Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana wa qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati Tuan Pengerusi Majlis kita pada malam ini, seterusnya keseluruhan saf kepimpinan Masjid Istiqamah Sungai Merap Luar, para imam, para bilal, tuan-tuan guru, para ustaz, hadirin hadirat, muslimin muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Ta'ala dengan limpah dan kurnianya. Allah benarkan kita masih bernyawa di buminya ini, dan Allah pilih pula kita pada malam ini berada di dalam rumah Allah dalam sesi kuliah talaki kitab Anak Kunci Syurga. Mudah-mudahan Allah beri sungguh kepada kita syurga apa yang kita nak dan kita idamkan selama ini. Semalam kita di Putrahai, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kitab Anak Kunci Syurga kita pada muka surat 33. Hujan di KL lebat. Pukul 6 tadi macam pukul 8 malam. Sini okey lagi lah, tapi nampak basah sikit-sikit. Tak apa, sikit-sikit saja. Dalam lebat-lebat hujan-hujan pun orang mari juga ke masjid. Nampak macam nak sungguh ya syurga Allah. Al-Fadhil Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang. Kenal tak? Dia cerita lah. Cerita ni dia cerita pada saya pada tahun 95. Cerita ni dicerita kalau tak silap di rumah dia di Naratiwat. Lebih kurang kalau tak silap tahun 95. Kita pergi ke rumah dia bercerita lah. Selepas kuliah ni cerita tentang mengaji. Pernah berlaku di Patani masa dia belajar sebelum dia buka pondok. Hujan dan musim banjir bulan 12 di Patani. Dia duduk tu di batas panjang. Lepas tu panggil dia Baba S Panjang. Mana duduk di kampung nama batas panjang. Batas ni tempat yang tinggi. Jadi bila hujan, banjir, air bah tu, air banjir, sehingga tergelang basikal. Dia pakai basikal nak pergi talaki, nak pergi ngaji, pakai basikal dan nampak enda dia. Jadi dia kata kitab dia tu bubur dalam plastik, sangkut kat enda. Dia akan heret basikal tu, nampak enda saja sampai habis waktu kawasan banjir, naik atas batas, baru saling pakaian pergi mengaji. Nampak? Maka Allah beri dia jadi ulama besar. Sebab apa? Sebab dia letak harga ilmu itu tinggi. Nampak? Dia letak harga tinggi, Allah bayar tinggi ke dia? Jadi tok guru, jadi baba, jadi ulama. Nampak? Imam Syafi'i mengaji, tinggal mak dia. Mak dia kata kalau mu tak jadi ulama, jangan balik. Dan dia pernah balik sekejap kerana rindu ke mak dia, dan mak Imam Syafi'i tak benar masuk. Kerana baru 2-3 tahun mengaji, nak balik dah. Itu contoh. Maka duduk di Madinah mengaji dengan Imam Malik, tak makan makanan di Madinah kerana takut kena haram. Ramai orang kaya situ kononnya. Jadi tunggu kabilah datang daripada Mekah, orang kirim roti kerah. Hak mak dia buat sendiri, bakar sendiri. Nak makan halal. Jadi letak harga yang tinggi, jadi ulama-ulama. Sebab tu kalau kita cek, yang jadi ulama sekarang, yang jadi tok-tok guru, yang jadi apa benda ni, baba-baba tu, adakah dia mengaji macam kita? Hujan sikit, beres dah pergi. Nampak tak? Adakah jadi ulama? Tak jadi. Jadi kalau kita nak belajar, nak satu yang Allah sediakan, hemah kena tinggi. Nampak? Zaman kita mengaji dulu, hujan, pergi dengan motosikal, pakai Honda Kak, nak pergi belajar, nak pergi nadah kitab. Saya dengan tempat tok guru tu dalam 25 kilo. Bila hujan lebat, kita akan pakai baju hujan 2 lapis. Baju hujan jaket, lepas tu baju hujan yang depan yang besar macam TMB tu, yang bulat tu beg kepala. Kepala ni pula pakai serban ikat dengan plastik. Dan bawa dalam hujan lebat, tangan kena tudung gini. Faham tak? Sebab tak pakai helmet dulu. Faham? Ngaji.
Tudung gini 30 km tangan lenguh. Nampak dalam hujan lebat. Jadi qadar mana kita susah, qadar itulah Allah beri kita ilmu. Nampak? Sebab ada orang yang bila nak mengaji, nak pergi kuliah, tapi bila nak turun tu tengok tek 2 titik. Air hujan jatuh atas zinc. Oh, halo. Tak pi malam ni, tak pi. Hujan. Padahal naik kereta. Baik, kita sambung balik dah. Tu mukadimah. Baik, kata pengarang rahimahullah ta'ala babul haidi. Kita sambung balik yang semalam di putera haid. Ini bab pada menyatakan haid. Dia kata bermula haid itu Arab bacanya haidun, Melayu panggil hid. Putera haid. Bermula haid itu iaitu darah yang keluar dengan sebab tabi'ah daripada sejauh-jauh rahim perempuan pada segala masa yang tertentu. Dan istihadah iaitu darah penyakit yang keluar ia daripada orak yang mulutnya orak sehampir-hampir rahim. Dan nifas iaitu darah yang keluar kemudian daripada kosong rahim, daripada bunting. Wajiblah semua orang perempuan muslimat kita belajar bab haid. Dalam kitab Muhimmah, satu kitab yang membicarakan masalah suami isteri, dia kata haram kalau orang perempuan nak keluar daripada rumah, suami dia tak bagi keluar, dia keluar berdosa, kena laknat. Melainkan perempuan yang nak pergi belajar ilmu haid, ilmu istihadah, ilmu nifas, yang suami dia tak mampu nak ajar, haram suami dia halang. Pentingnya mengenali haid, nifas dan istihadah. Nampak? Kerana tak tahu dalam bab ini boleh merosakkan hukum di dalam agama Islam. Dia berkait nombor satu sekali dengan perintah yang paling agung, solat. Kerana apa? Bila datang haid, Nabi kata fada'is salah, maka hendaklah kamu tinggal sembahyang. Ulama yang mensyarahkan hadis sepakat perkataan da'i itu, maknanya haram kalau kita buat juga sembahyang sedangkan kita datang haid. Datang haid itu dia tak naik atas dahi. Haid. Senang tu pergi atas dahi. Nak datang haid itu maknanya bukan dia gerak mata. Nyuk. Gerak mata tu nak boleh bering. Tu lain kat tu. Datangnya haid itu dia keluar daripada hujung rahim perempuan dan mengalir walaupun duduk pada tepi parat, hukumnya dikira khuruj, sudah keluar. Faham? Kerana permulaan keluarnya perlahan. Bila gitu, walaupun baru setengah titik, tapi kita pandai tengok, dia sudah datang rupanya. Fada'is salah, perintah junjungan besar, tinggalkan sembahyang. Kalau tak faham, nanti basah dulu pek, baru tak sembahyang. Padahal sudah haid kemarin lagi. Sebab apa? Sebab tidak belajar. Sebab itu penting. Haid juga berkait dengan masuk dalam masjid. Haram pak mazhab perempuan yang haid masuk dalam masjid singgah. Masuk saja boleh, litah saja boleh, masuk U-turn balik, ambil cepet mata tinggal boleh. Masuk duduk dengar kuliah semua haram. Kalau surah ada khilaf ulama. Ini berkait dengan darah. Nak kena faham tu. Haid berkait dengan nafkah. Haid yang menyebabkan perempuan itu dapat nama janda atau belum. Haid. Nampak? Allah kata tarabban nabi anfusihinna salasata quru. Perempuan-perempuan yang kena cerai oleh suaminya, kalau jenis ada haid, maka 3 kali suci. 3 kali suci nak kira ke mana? Daripada tarikh apa? Tarikh kena cerai. 3 kali suci. Nampak? Tu pergi kat tu dapat convocation, degree belakang, awet-awet dapat degree. Cik tanya dia, Mek, lagu mana kira 3 kali kuruk? Kuruk benda pula itu. Faham? Dia tak reti kuruk ni, yang dia reti tu.
Hak dia duduk mengaji tu. Hak ni multimedia, hak ni sains, hak ni fizik, hak ni begini, hak ni begini. Kuruk tak erti. Nampak? Ini masalah kita. Kita meninggalkan belajar perkara yang dituntut daripada kita. Hak kita tidak dituntut, kita sibuk sangat. Ilmu dunia harus, ilmu agama wajib. Ulama kata boleh membuat dua-dua. Walaupun ilmu dunia itu harus, cari juga. Kerana cemerlang dalam akademik itu, jadi kepujian di sisi agama. Tapi kamu meninggalkan apa yang dituntut kepadamu, dalil kamu seorang yang bodoh. Dalam kitab Hikam ada sebut, ijtihaduka fima dumina laka wa nuqsanuka fima tudiba minka dalilu ala intimasi fi qalbi minka. Kamu bersungguh-sungguh duduk cari perkara yang sudah dijamin kepadamu, tetapi kamu cuai daripada perkara yang dituntut daripada kamu. Dalil di dalam hati kamu adalah kegelapan dan kebodohan. Nampak? Reti lah ni budak-budak puang nak kira kuruk. Tu masa dia sudah lambung topi bachelor dia. Convocation. Hang. Alhamdulillah degree ni topi biskut jagung ada bulu ni. Hang. Mak rasa bangga, pok rasa bangga, tok rasa bangga. Alhamdulillah. Pia lepo, oh hebat. Degree, diploma. Bila topi tu jatuh balik tanya, salah satu kuruk mana kira? Faham? Keluar haid dia tak boleh jawab lagi. Faham? Ini masalah. Kerana kita sudah meninggalkan agama kita sendiri. Orang Yahudi Nasara duk fikir lagu mana cara nak hapuskan agama Islam. Fikir musyarak tak boleh. Agama Islam tak boleh hapus. Tetapi kita boleh lemahkan dia. Lagu mana cara nak lemahkan dia? Jadikan orang Islam tidak faham agama dia sendiri. Buat sokang, buat hiburan, buat ni, akhirnya habis. Orang duk kerja, dia lain. Nampak? Kita tak tahu agama kita sendiri, maka kita tidak akan membela, bahkan meruntuhkan agama kita sendiri. Faham? Salah satu contoh, bab haid. Sebab dia kait dengan solat. Ada 40 perkara. Kalau bab haid dia kait dengan hukum hakam. Ada 40. Salah satunya semayang. Oh gitu benar. Banyak. Nampak? Alhamdulillah. Panah tak? Pasal kita ramai. Tak apalah. Bila siapa berpanah-panah di dunia mencari redha Allah, Allah akan sejuk dia di hari panas di yaumul mahsyar. Faham? Tiga jenis darah orang perempuan keluar, darah haid, darah nifas, darah istihadah. Semua ni biasa keluar daripada saluran yang sama. Lain kalau darah haid keluar kot parak, darah nifas keluar kot hidung, darah istihadah keluar kot tiuk. Faham tak? Tu lain cerita. Tapi keluar daripada lubang yang sama, masalah kalau kita tak kenal. Sebab tu ada perempuan jahiliah sebulan tak semayang. Pasal dia tak belajar hukum haid. Dia tengok darah ada, tak semayang. Tak semayang pasal tengok ada merah. Padahal dia sudah istihadah. Dia hanya haid 8 hari, istihadah selama 22 hari. Tapi dia tak faham, nak kenal, tak belajar. Dia kata sebulan haid. Mak dia tegur, mana ni aku tengok kamu sebulan dah tak semayang. Uzur mak bulan dah darah anda sama. Gitu. Mak dulu 4 tahun tak mayang. Pasal mak pun bodoh juga. Tak belajar juga mak. Pasal apa ikut ketuk. Tuk 9 tahun tak mayang. Faham? Pasal disangkanya istihadah itu haid. Betul tak? Tengok ada darah tak mayang. Padahal paling lama haid akan diterangkan sekejap lagi. Sekurang-kurang umur perempuan yang haid dia pula haid, perempuan yang datang haid 9 tahun. Dan sekurang-kurang masa haid itu sehari semalam. Dan sebanyak-banyaknya haid 15 hari 15 malam, seperti sekurang-kurang suci antara 2 haid. Dan kebanyakannya perempuan iaitu haid 6 hari atau 7 hari dengan malamnya. Dalil bagi yang tersebut al-istiqra' artinya diperiksa dan tidak ada sakat, tidak ada sakatan pada sebanyak-banyak suci dengan ijma'. Baik. Sekurang-kurang umur perempuan yang haid 9 tahun.
Semua ni tidak ada nas. Dia kadang-kadang kita pakai nas, kadang-kadang dengan ijtihad dan qiyas. Kita pergi di masjid, kadang-kadang kita nampak ditulis Quran, hadis, ijma', qiyas. Nas dua, Quran dan hadis. Lepas tu kalau tak ada Quran dan hadis, ijma' dan qiyas, itulah kepersetujuan ahli sunnah wal jamaah sebagai sumber hukum umat Islam. Nampak? Mimpi tak masuk. Jangan mimpi masuk pula. Ijma', Quran, hadis, ijma', qiyas, mimpi. Mimpi tak masuk. Dia tegur, mana mu makan bulan Ramadan tak puasa? Aku mimpi bau. Mimpi dia pula. Ada seorang ulama khabar mung tak wajib dah bulan puasa. Puasa. Oh sedap gamak mung. Aku mimpi pula malam ni. Faham? Banyak nak mengarut. Pak ni saja sumber. Jadi halalnya, jadi sahnya, jadi batalnya, jadi haramnya, jadi begitu, jadi begini. Pak sumber. Nombor satu, Quran hadis. Masalah umur perempuan yang paling minima datang haid tak sebut dalam Quran, tak sebut dalam hadis. Kalau mu cari pun mati mu dulu tak berjumpa. Dalil ulama sudah cari, tak ada hadis. Bila tidak ada hadis, dia kembali kepada uruf, kembali kepada adat. Maka Imam Syafi'i seperti Imam Hanbali nampak banyak menui muslimat-muslimat di zaman tersebut untuk mencari hak mana paling muda datang haid. Lalu berjumpalah dengan perempuan-perempuan keturunan Bani Tihamah. Mereka ni biasa haid umur 9 tahun. Lalu dibuat satu keputusan, minima perempuan yang haid itu ialah 9 tahun. Bawah pada itu tak ada haid. Dan kita orang Melayu 12 tahun, 13 tahun haid. Dia tak sama. Dia tengok body dan iklim cuaca. Perempuan-perempuan jenis besar-besar dengan haid. Perempuan Sweden, Norway, Jerman jenis besar-besar. Orang Arab jenis besar. Dia orang ni 9 tahun, 10 tahun haid. Kita Melayu kecil. Nampak tak? 13 tahun, 14 tahun, 12 tahun. Dia lari, tak sama. Dan begitu juga keadaan cuaca, dia berubah. Tapi diuji, diistiqra', diperiksa, buat kajian, paling muda 9 tahun. Dan sekurang-kurang haid itu 24 jam. 24 jam ni lagu mana kita nak tahu? Contoh perempuan mari darah, dia bangun subuh tengok ada darah. Ada darah. Boleh dia tinggalkan solat subuh. Kerana mungkin haid. Dan mungkin tidak. Bila mungkin haid, mungkin tidak, pada permulaan harus dia meninggalkan sembahyang. Kerana berjaga-jaga, ihtiyat dipanggil. Bila cukup 24 jam, dia sudah meninggalkan 5 waktu solat. Bila genap 24 jam, hukum darah itu haid, maka dia bila ulang balik solat tersebut, tidak berdosa. Faham lagi? Repuang lain kali. Tiba-tiba 3 waktu solat saja ada darah, lepas tu tak keluar dah. Menunjukkan haid atau bukan? Bukan, kerana tak genap 24 jam. Maka dia, nampak tak? Qadha balik. Boleh qadha balik. Kalau genap 24 jam, haid tak? Haid, maka dia tinggal tu betul tak? Betul, tak payah ulang balik. Faham tak lagi? Jangan bila tengok darah, tak mayang. Bangun subuh nak mayang subuh, ada darah, tak mayang. Pagi subuh, tak ada darah juga. Mayang pula subuh, zuhur. Asar ada pula, tak mayang pula, jeng. Kerana sekurang-kurang darah itu haid mesti 24 jam. 24 jam bukan mesti keluar gitu macam basuh kereta, kan? 24 jam ini maknanya katakan titik untuk satu waktu solat sudah memadai, dia panggil kitarang 24 jam. Contoh, dalam waktu subuh dia tengok ada sikit, kemarin suci lagi. Dalam waktu zuhur ada sikit, setengah titik. Tengok sikit ada dalam waktu maghrib, sikit dalam waktu isyak, sampai ke subuh esok ada sikit. Tu panggil kitaran 24 jam. Bukan keluar 24 jam macam kita cuah hai 24 jam mampu kerah lah orang puang. Faham tak? Ambil mana darah kat 2 lori keluar darah.
Nah, itu sudah dikira kitaran. Walaupun tidak meleleh di luar, duduk pada pintu farak. Pintu farak itu adalah zahir dalam hukum haid. Faham? Jadi kalau tak belajar molek-molek, tak faham. Bila tak faham, tersalahlah kita berkait dengan semayang. Patulah belajarlah molek-molek. Kadang-kadang kita dengar bab haid je. Ustaz ngajar bab dia malam. Bab haid. Darah cetang, bab haid. Nampak? Duk main darah cetang. Padahal Nabi tinggal bab ni. Suruh kita belajar. Bila kita kata bab haid tidak darah cetang, kita sudah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham? Jangan hina hak limu hak datang pada Nabi. Sekurang-kurang sehari semalam kita keluar darah subuh, kita tak semayang lagi subuh. Keluar pula zuhur, tak semayang pula zuhur. Keluar pula asar, tak semayang lagi asar. Tiba-tiba maghrib tak ada. Maka kita qada subuh, zuhur, asar. Faham lagi? Orang puang dia boleh simpang gitu, tak semayang dulu. Kalau lelaki tak ada. Bangun-bangun tengok darah yang geribut. Ni pula. Faham tak? Tak semayang subuh. Jangan awak itu aku terajang. Tak ada sebab lelaki-lelaki. Baik. Darah haid ni ada berapa warna? Nak kenal. Sebab ada kata merah saja darah haid. Itu salah. Ulama buat kajian. Darah haid ada 6 atau 7. Hitam kemerahan. Merah kekuningan. Perang kuning. Nampak? Ada 6. Dalam mazhab Hanafi ada satu lagi. Dia jumpa warna hijau. Nampak? Haid warna hijau. Itu pendapat mazhab Hanafi. Jumhur ulama 6 warna haid. Masuk pandangan Imam Hanafi seorang lagi 7. Ada juga warna hijau. Warna hijau haid. Barangkali ketua muslimat. Jadi kadang-kadang darah itu hitam. Hitam darah. Macam minyak tar. Kadang-kadang hitam kemerahan. Nampak? Paling gelap hitam. Lepas tu hitam kemerahan. Lepas tu merah. Lepas tu merah kekuningan atau keperangan. Lepas tu warna perang. Lepas tu warna kuning. Semua ini adalah haid belaka. Faham? Mana ada perempuan yang keluar 3 hari hitam, 4 hari merah kehitaman, 7 hari haid. Ada perempuan yang keluar merah 6 hari, perang 2 hari, 8 hari dia haid. Nampak? Jangan main merah saja, maka haidlah dia. Kuning dia tengok dulu. Kadang-kadang masalah. Sebab darah haid ini dia masalah bagi perempuan. Ada yang dia tak boleh nak selesai. Rumit masalah ini. Dia lain-lain berbeza-beza. Kita suami lah patutnya kena ajar dia. Sebab tu dalam bab haid nipah ni ajaklah bini mari dengar kuliah. Jangan duk beri muka sangat ke bini ke anak-anak tu. Malam ni siap pukul 7 nak ada dah di Masjid Sungai Merak. Masuk dalam kereta. Tak nak lah abang malam ni nak tengok raja lawak lah Paina. Faham? Tak ada raja lawak ni aku tombok sutik tak muka. Pakai baju masuk dalam kereta. Tak nak lah malam ni kita period duduk dalam bonet kereta dengar kat luar. Faham? Biar mu pandai jangan bab-bab ni. Kerana dia akan ditanya suami itu sendiri. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap suami akan ditanya bini dia di akhirat nanti. Bukan mu sebagai suami kepada si fulanah. Ya saya mu ajar dak dia hukum haid. Sudahlah kita nak jawab di akhirat. Mu ajar dak sekurang haid, sepaling lama haid, masa suci antara 2 haid. Nampak? Kita bini kita. Tak pandai nak ajar ustaz, tak pandai nak ajar, bawa pergi tempat orang mengajar. Faham? Beli kaset-kaset bagi dia dengar. Ni duk tengok drama tu. Kita duk mari dengar sini laki. Bini tengok drama. Hak tu le. Dah ego nak kena tikang, bersambung malam esok. Baru ego nak kena makan di rumah, next week to be continue. Faham? Duk tengok ke drama, bodoh sampai ke lubang kubur. Nampak tak? Tengok drama-drama tu. Tipu belaka. Nak tengok cerita Animal Planet. Sungguh, hak tu baru kita tengok kebesaran Allah, tahu tak? Rimau berlawang dengan cicak. Faham tak? Ikan paus lawang dengan kerengga. Faham? Tu semua tu makhluk Allah. Yang Allah suruh tengok, lalu kita membesar, mengagungkan Allah. Tengok, dia drama tu le. TV1 kisah anak dara. Nampak? Curi kereta pot dara. TV2 mak lama dah balik di rumah. TV3 laki dah balik-balik, nikah lain pula.
Faham? Cerita tu duk pusing. Kita bodoh lenggok. Faham? Daripada nak dara sampai berubah ulu tiuk. Tengok ke gambar. Paling lama haid 15 hari 15 malam. Tidak ada haid lebih pada 15 hari. Jadi kalau perempuan itu tiba-tiba dia haid 20 hari, nak kira ke mana? Ni kita kabah lalu kan senang. Sama-sama. Faham tak bahasa sama? Faham tak? Sama. Kebiasaan sering kali. Sokmo. Bahasa putih tu sokmo. Faham tak? Kebiasaannya, hak seringnya dia haid 7 hari. Dengar molek ni banyak berlaku dalam kehidupan seorang muslimat. Nak khabar lalu. Selalu dia haid 7 hari. Kena bulan tu 18 hari. Nak buat guana. Paling lama 15 saja. Sudah tentu ada istihadah. Maka istihadah wajib sembahyang. Itu masalah. Beberapa pandangan ulama. Pandangan yang mudah sekali dengar. Sokmo hak lepas-lepas berapa hari dia haid. Lepas-lepas 7 hari ustaz. Tapi terik ni bulan ni dia mari 20. Maka boleh mu ambil 7 hari haid, sebakinya itu istihadah. Itu pandangan ulama fiqh juga. Nampak lagi? Jadi 7 hari saja kamu tak semayang, masuk hari ke-8 darah masih ada, dikira istihadah. Bila masuk waktu semayang, basuh kemaluan, pakai pad, ambil wuduk dan semayang. Tapi kalau kita tak tahu, pakai 20 hari tak semayang macam tadi. Tok 4 tahun. Faham tak? Ni. Bila meninggalkan satu solat, 6,000 tahun dibakar di dalam api neraka. Jahil punya pasal. Sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam. Seperti sekurang-kurang suci antara 2 haid. Cuti antara 2 haid 2 minggu. 15 hari. Dengar molek-molek. Maknanya gini, kalau perempuan itu berhenti haid pada 31 hari bulan Disember, paling awal, paling cepat haid akan datang balik ialah selepas 14, iaitu 15 hari bulan Januari, barulah dikira haid yang kedua. Tidak ada cuti daripada haid kurang daripada 15 hari. Faham tak lagi? Faham tak payah tanya, kalau tak faham kena tanya. Dia sedang belajar bab haid, boleh tanya direct on the spot bab haid. Tak boleh tanya bab lain. Bab lain lepas kuliah. Tengah mengajar bab wuduk, boleh tanya bab wuduk. Tak boleh tanya bab jual beli. Faham? Boleh jawab, tapi orang yang terdengar jawapan jangan ambil. Sampai 2 bab sekali dengar. Faham? Jadi tak faham tanya, tak tanya makna faham. Tidak ada cuti haid kurang daripada 15 hari. Makna selesai dah, bersih dah haid, boleh sembahyang dah hari ni. Dia tidak akan haid melainkan selepas 15 hari. Dah kebiasaannya perempuan sebulan kalau ada 30 hari, kalau dia haid 7 hari, berapa hari suci? Dia jawab. Sebulan ada 30. Ni matematik mudah untuk budak sekolah-sekolah tadika. Sebulan ada 30. Haid 7 hari. Berapa hari tidak haid? 20? Matematik mudah Jadi kebiasaan perempuan itu 22 hari, 23 hari dia kering darah haid. Kering darah haid ni yang panggil masa suci. Faham tak? Tak ada perempuan yang seminggu sekali haid. Nampak tak? Tu bukan haid tu, tu. Faham tak? Minggu kali keluar darah. Perempuan yang keluar darah sepanjang masa, contoh sebulan, full keluar darah. Nak kira ke mana? Boleh kira dengan hari yang dia biasa, boleh kira warna. Itu kelebihan dia.
bila kita belajar. Contoh, dia boleh ambil 7 hari sahaja kalau satu warna keluar. Contoh, dia biasa keluar 7 hari sebulan. Bulan ni keluar sebulan. Baik, boleh pakailah hak dulu. 7 hari sahaja. Selebihnya istihad Allah. Dengan syarat kalau surmanya warna yang sama. Macam kita khabar tadi. Merah belaka sebulan. Faham? Boleh pakai 7 hari. Tetapi kalau warna berlainan, biasa keluar 7 hari. Bulan ini keluar sebulan. Tapi ada 2 warna. 8 hari hitam, baki 24 hari merah. Maka 8 hari hitam boleh dikira haid. Nampak? Bezakan dengan warna. Tak ada nak terang banyak ni, bab ni nampak kau lama kau bingung, kau lama kau bingung, kau lama kau bingung. Faham tak? Nampak kau ni. Siapa bab dia? Bab tu lah. Jangan malah belajar sokmo. Pergi belajar sokmo. Orang yang mati dalam berulang bercari ilmu Allah, mati fi sabilillah. Orang lain mati berulang cari duit, kita berulang pergi masjid meninggal dunia. Beres lalu. Dan kebanyakannya 6 atau 7 hari. Tapi tidak mesti. Ada perempuan yang haid sehari, ada perempuan 3 hari, ada 5. Biasanya ghalib 7 hari. Faham? Tapi jangan tengok pakai 7. Ada gak dia ingat mak dia ingat dah. Mak pesang ni menikah dah tu. Kak gi dak duduk dengan mak dah. Ingatlah sebulan 7 hari dak boleh memayang. Jangan, tu ilmu ajaran sesat. Mu ambil mana 7 hari? Pasal mak dia 7 sokmo. Mu mak ni anak lain. Kadang-kadang mak dengan anak sama-sama 7. Kadang-kadang awal anak 5 hari. Ada perempuan yang 13 hari haid, tapi mak dia besar 7 hari je tak semayang, jeng dia. Faham? Dia akan semayang 5 hari dalam darah, berdosa. Pasal tak faham punya pasal. Ini ghalib. Tak boleh pakai. Faham? Untuk pakai ketika masalah tadi. Sama-sama 7. Tiba-tiba bulan ni penuh keluar darah. Baru boleh pakai hak sama-sama 7. Tapi hak bulanan tak ada masalah. Kena cek lagu mana. Dengar molek-molek. Jangan marah, kita terang. Nak ceknya jangan tengok pek. Faham tak pek? Model. Dan ni senang ada benda tu. Jangan marah. Dah mu mari mengaji. Siapa suruh panggil aku? Zaman Aisyah radhiyallahu anha, zaman Nabi-Nabi, Allah tak ada benda gini. Letak kain buruk. Ni pun zaman dulu kita tanya perempuan-perempuan tahun 80-an, 70-an tu letak benda. Letak tuala kain tuala tau. Tepek kain tuala, lepas tu basuh mula. Basuh mula jemur. Nah, tu 80-an, 60-an pakai sabuknya boh. Ada. Le ni senang beli kedai Sabeng. Tu mudah, tapi dah kita tak faham agama, rosak kau. Nak tahu darah itu berhenti, cara yang dia anjur oleh syarak, kata Aisyah dululah dalam hadis, perca kain, ambil kain buruk, faham tak? Masukkan dalam kemaluan. Bila dia keluar kain itu putih, tidak ada merah lagi, bersihlah tu. Jangan tengok pada pek di luar. Faham? Kerana kadang-kadang dia masih duduk sedikit ada di tepi. Tidak kena dah pada pek. Kita tengok pek kosong. Beres, bah. Boleh mayang, abang. Beres. Faham? Nampak? Padahal masih ada lagi tepi kemaluan. Faham? Dia tak cek waktu masuk kain dalam. Dia masih haid tak? Masih haid, dia semayang, berdosa. Maka Aisyah isteri Nabi ajar. Begitu juga dengan Ummu Salamah. Waktu masuk kain dalam. Zaman kita Allah beri nikmat mudah, cotton bud. Tahu tak? Lagi mudah. Dulu kain buruk, cotton bud. Banyak mana nak buat masuk? Seruas anak jari.
Ni tok guru kita pesan. Satu generasi ke satu generasi. Hak kita ambil dengan tok guru kita dua mulut hak mengajar fiqh. Neh. Mengajar kitab Matan Badri pun khabar gitu, seruah anak jari. Hak mengajar kitab I'anah pun seruah anak jari. Neh, mudah kau tembak. Nah, ambil kau tembak, buat masuk. Tapi sebelum masuk, nak khabar dulu. Duduk bertinggung. Ni hujung haid, jangan tengah haid. Haid muak asuk. Ni tengah haid. Haid tengah laju tak payah tengok tu. Faham? Tu meleleh keting. Neh, hak ujung-ujung ni. Faham? Duduk bertinggung perempuan. Mang, kan laki pula pergi buat duduk tinggung, laki nak buat benda. Bini duduk tinggung awek tu. Ambil air, paik, cucur. Faham? Cucur dia dengan air. Kalau boleh sembuh, pecek ke tangan sembuh di kemaluan. Apa tujuan? Takut-takut darah yang memang hak petang tadi, hak 3 jam tadi dah tersangkut tepi-tepi parak. Kita duk ingat hak baru. Faham? Biar dia turun hak tu. Lepas tu biar 10 minit baru kita ambil kapas, masukkan cotton bud. Nampak? Jangan beli hak murah tu. Tercabut cotton bud tapi keluar tengok tinggal batang aja. Beli hak molek sikit. Tengok ada merah lagi walaupun orat darah dia masih period. Faham tak? Mudah ke kita. Keluar bersih dah macam masuk, maka dia adalah sudah suci. Cara yang terbaik. Mudah. Khabar ke mak, ibu-ibu, kakak-kakak, anak-anak saudara, bini-bini kita. Ni bini dalam bodoh, tak apa lagi bini bodoh, laki pula bahlul. Laki tak tahu benda. Bini tak apa bodoh pasal laki tu ketua rumah tangga. Dia bos, dia cerdik, okey lagi. Len ni tak bakal tengok gitu, bakal tengok di pek. Tengok di pek. Tak ada. Piang lepo. Bakal lepo gitu. Kosmen lalu pok atas dahi. Jeng awang tu. 3 hari tak kerja. Jadi nak khabar kalau kita tak tengok di dalam, kita tengok di pek tu saja. Kadang-kadang di pek tu sudah tak lekat dah, tapi masih ada di tepi-tepi kemaluan. Sikit-sikit kita tak cek, kita terus mandi, kita angkat hadas, tidak sah. Kerana syarat sah angkat hadas mestilah sudah tidak berhadas. Hadas masih ada, gini angkat hadas. Wartawan mana? Jangan marah dia budak-budak. Sebut lagi budak-budak. Budak-budak tak boleh marah. Nabi tengah sujud, budak naik duduk atas belakang Nabi, cucu dia. Nabi relax diam. Sahabat yang bingung, wah ni sujud lama ni. Mana? Lepas pada salam baru tanya Nabi, tadi masa sujud lah, tadi apa Nabi sujud lama sangat? Nabi pun cerita, tadi masa aku sujud, cucu aku mari duduk atas belakang buat kuda. Nabi relax tak? Sujud biar lama, maka aku tak angkat kepala. Aku ambil peluang, aku bertasbih lama-lama sebab biar dia puas dulu bermain. Tengok indahnya Islam. Dalam sujud tu cucu boleh main lagi, tok kiwak ibadat. Jadi dia turun sendiri, Nabi pun Allahu Akbar. Budak-budak jangan marah. Yang kita marah, kita sujud, bini kita naik atas belakang. Baru kita marah. Baik. Kemudian ulama kata masalah nak kadang-kadang keluar sikit tak nampak, kadang-kadang tak keluar dah tak nampak, berlaku kesilapan padahal kita cek dah, kita istiqra' dah, berlaku silap juga. Ini dimaaf di sisi syarak. Kerana dia al-ghawamid, benda yang payah, benda yang sukar, jenis darah. Kadang dinusuk tepi tu sorak nampak aluh darah. Dia bubuh tepi ni kapah tak nampak. Dimaaf pada syarak. Yang tak maaf, orang pergi mengajar, dia tak pergi belajar, lalu buatlah ikut suka hati, rosak habis. Sebab tu orang yang baca Fatihah semayang ni ada satu surah yang kita wajib belajar. Tak kira di mana pun, tak belajar berdosa kita, iaitu surah Fatihah. Kerana Nabi kata la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab.
tiada salat bagi orang yang tidak baca surah Fatihah. Maka ulama lepas tengok hadis ni bersetuju seluruh dunia laki-laki perempuan Islam wajib pergi cari guru di mana saja, belajar supaya dapat baca Al-Fatihah. Tak berdosa kalau tak boleh baca surah Al-Kahfi. Tak berdosa kalau tak pandai baca surah Yasin. Komang sepandai dia panggil. Tapi berdosa kalau tak boleh baca Fatihah. Di Jerman masuk Islam, duk sibuk belajar baca Fatihah. Padahal dia orang Jerman, boleh baca Fatihah. Kerana surah ni penting. Nampak? Jadi ulama-ulama, di antaranya Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli, keluar fatwa, siapa yang rajin pergi belajar untuk betulkan bacaan Fatihahnya, tetapi masih tidak betul, solatnya sah. Tu. Nampak? Tu agama kita beri keringanan. Kenapa diberi sah? Kerana dia rajin pergi menuntut ilmu, rajin pergi belajar. Walaupun dia baca ghairi maghdubi alaihim, teruk benar, sah. Pasal apa sah? Siratal labi, sah juga. Sah. Pasal apa ulama kata sah? Dengan syarat dia sudah pergi, dia sudah rajin dalam menuntut ilmu. Dalam nak pergi pederah, dalam nak pergi baca Quran, dia rajin. Cuma lidah dia kerah. Lidah dia macam pahat. Nak kerah. Jadi Tuhan tak beri lagi kepandaian, salah pun dikira sah. Cuma tak boleh jadi imam semayang. Faham tak lagi? Siapa yang tidak belajar atau malah pergi belajar, lalu dia sebut salah, semayangnya tidak sah. Tidak diberi kemaafan. Menunjukkan sini, marilah kita pakat-pakat rajinlah menuntut ilmu. Ada salah dan silap dimaafkan di sisi syarak. Istimewa benda-benda yang payah macam darah gini. Payah bak darah, ngaji kitab Sabilal Muhtadin, kepala kita pening. Pak darah saja tu, 40 muka surat. Gini gitu gini tu baru kitab Jawi, masuk kitab Tahrir Syarqawi pula lagi pening, bahasa payah. Jadi rajin belajar, silap sikit Allah maaf, jangan sengaja sudahlah. Sengaja tak rokok, maaf tak? Maaf pasal kita pergi sokmo kuliah. Tak maaf bagi muak tu mu sengaja. Faham? Haram dengan sebab haid dan nifas segala yang haram dengan hadas besar. Dan lalu di masjid jika takut ia akan mengotorkan masjid. Baik. Perempuan yang haid dipanggil haidun. Haid. Perempuan period. Semua yang hadas besar haram, dia haram. Orang hadas besar haram tak semayang? Haram. Maka perempuan yang sedang haid haram semayang. Kalau tak sengaja, tak berdosa. Orang yang berhadas sengaja semayang dia berdosa. Kalau hadas besar lebih-lebih lagi berdosa. Dia tak sedar dia haid. Semalam lepas semayang isyak dia haid. Contohlah, lepas semayang isyak dia haid. Faham? Dia pun tidur lah. Bangun subuh dia terlupa dia haid, dia semayang subuh. Tak berdosa. Dan semayang dia sah tak? Tidak sah. Pasal apa tidak sah? Pasal tak cukup syarat. Nampak? Jadi kalau kita tersilap, tak apa. Orang yang sudah batal wuduk pergi semayang juga sah. Tak berdosa, tapi tidak sah. Yang tak boleh, orang yang sudah tidak ada wuduk dan dia sedar, dia sengaja semayang. Tak boleh. Bab semayang ni jangan main-main. Berlakon tak boleh. Nak berlakon bab semayang dalam drama boleh tak? Masuk adegan semayang boleh. Dalam filem nak masuk gambar orang semayang boleh. Semayang betul. Faham? Dia pelakon filem. Dalam pelakon filem tu dia hendak pergi semayang duha. Contoh. Maka pelakon filem tu kena semayang sungguh. Faham tak lagi? Dia semayang sungguh, ambil gambar dia semayang. Ni ulama sebut. Jangan main-main. Jangan suruh berlakon semayang. Action! At-tahiyat. Tahiyat lalu. Semayang kepala otak mu tahiyat lalu. Faham? Kak. Minum air lu. Nampak tak? Ni jangan main-main benda agama. Nak ada lakonan semayang boleh. Tapi kena belajar. Semayang sungguh. Faham? Banyak dalam drama. Dia tak semayang.
Action. Buat semayang. Cut. Duduk balik. Tak boleh. Yang dibolehkan kita tunjuk separuh-separuh. Kalau nak tunjuk, ajar anak-anak kita. Anak kita sujud salah. Kita pun lepas dia semayang, kita tengok ni. Sujud betul buat gini. Kaki begini. Tangan begini. Tu boleh. Tak wajib kena tunjuk pada awal 4 rakaat. Lelah. Lepas tak? Nah. Jadi haram semayang. Lagi apa yang haram orang yang hadap besar? Tawaf. Maka tak boleh nak tawaf. Lagi apa benda orang yang hadap besar haram buat? Pegang Quran. Orang haid haram pegang Quran. Melainkan darurah. Orang haid tengah jogging. Pek jogging pagi. Orang bawa motor jatuh Quran. Tak sedar. Nah, kalau tak akad lenyek di lori Quran. Perempuan yang haid boleh pegang Quran. Itu darurah. Itu bab lain. Nah. Apa lagi? Orang yang hadap besar tak boleh baca Quran. Maka orang yang haid tak boleh baca Quran. Melainkan pandangan Imam Maliki. Nah, jadi kalau hafizah itu haid period, dia takut hilang hafalan dia, boleh taklid pandangan mazhab Maliki yang membolehkan baca Quran, bukan niat nak memperendahkan Quran, menjaga hafalan. Faham? Jangan balah dalam bab khilafiyah gitu. Apa benda lagi yang haram? Iaitulah orang yang haid sama orang hadap besar diam di dalam masjid. Tak boleh. Darurah boleh. Orang hadap besar ke junub ke boleh duduk dalam masjid. Darurah. Contoh darurah, ada orang nak bunuh dia. Dia sembunyi lari dalam masjid. Boleh. Atau kejar dia anjing. Nampak tak? Tak ada nak peluk anjing kejar dia balik. Nampak? Dia pun lari duduk dalam masjid padahal dia hadap besar. Boleh. Kerana menyelamatkan nyawa. Faham tak lagi? Bab menyelamat nyawa ni banyak benda yang tak boleh jadi boleh. Dan lalu di masjid jika takut ia akan mengotorkan di masjid. Jadi kalau perempuan yang nak lalu dalam masjid bukan nak singgah, boleh, tapi janganlah nitik darah. Kalau dia menitikkan darah dalam masjid, dia kena basuh. Kita yang tidak haid ni, laki-laki atau perempuan-perempuan suci sekarang, ingat, jangan buang binatang-binatang hak mati dalam masjid. Ramai agak orang yang buang bakar binatang mati dalam masjid. Tak pernah dengar ustaz. Maksud binatang ni bukan bakar lembu. Bukan bakar itik orang buang dalam masjid. Faham? Tebah nyamuk, lalat, serangga jangan buang dalam masjid. Faham tak lagi? Walaupun dia serangga ni ulama sebut adab di dalam masjid. Faham? Ada jenis pengotor, jenis koyok kaki. Kaki dia tu jenis gelupah. Faham tak? Tapak kaki ada kan jenis gelupah. Dia duduk saja dengan kuliah dia koyok banyak. Faham tak? Dia tinggal atas latar masjid. Ni pengotor punya orang. Faham? Berat dandang ni. Kaki orang pun qamat. Allahu akbar. Dia tak mayang itu dia pergi ke depan. Kat belakang mari. Molek Nampak? Dan molek sujud. Kulit kaki tu masuk dalam mulut orang belakang. Apa benda pula ni? Dah tak keberat menanam. Betul tak? Sebab tu kata adab-adab dalam masjid. Benda kotor jangan ambuh dalam masjid. Dah kulit kaki kau ni. Kulit kaki boleh kau cek mu. Ataupun dalam tisu. Tapi selagi tak boleh lah. Jangan buat. Ni dalam masjid. Koyok tu. Luar tu. Pergi kat 7E koyok. Tak? Ni masjid. Rumah Allah. Bukan rumah tok mu. Rumah Allah ni. Kena hormat. Kita tak hormat. Bila orang qamat dia ke depan, orang belakang sujud penuh atas dahi. Dah kawan tu sujud bahan atas kulit kaki. Lepas salang sapu muka ni. Sapu benda pula ni. Makan sikit rasa. Tak. Masing je. Kulit kaki je kaki. Molek-molek ada. Masalah. Jangan pengotor. Ulama kata jangan bakar-bakar serangga apa semua. Kita bunuh dia, buang dalam masjid. Buang dalam sungai. Kalau kita semayang, haram beludah dalam masjid. Kalau rumah kita, tak haram. Nak semayang, tengah-tengah semayang, ada air liur pula, ada berasa air sirap pula, kata lang, batal pula, ada berasa air sirap, atau berasa gula. Ulama kata, mu kena ludah. Ludah mana? Tengok. Mula payah mana? Atas pasir, atas tanah. Bukan masjid, bukan rumah orang.
Atau di rumah kamu sendiri, ludah belah kiri. Faham? Pusing, ludah. Faham? Belah kiri. Rumah kita tak ada masalah. Rumah kita, hak kita. Kita bayar 40,000 rumah tu. Kita boleh ludah lah rumah kita sendiri. Faham? Rumah orang tak boleh. Rumah Allah lebih tak boleh. Nampak? Najis ke ada darah apa semua. Ni tak molek-molek ada dalam masjid, dalam surau. Tak, ludah dan sebagainya. Tapi kalau ada beralah lain. Dalam beralah tu bab lain. Kita jenis ahli banyak pergi masjid. Tak pergi tak boleh nak dengar kuliah, nak belajar bab sembahyang. Bawa tank. Bila nak ludah, ludah dalam tank. Boleh. Tak ada masalah. Macam kecil dalam masjid. Tak haram. Faham tak? Kecil dalam masjid tak haram mana pula? Ulama sebut dia duduk dalam masjid, dia kencing. Hukumnya makruh saja, tak haram. Mana? Dia bawa botol. Tok Imam bawa se, Tok Bilal bawa se. Dia nak kencing, dia tak keluar. Pasal orang ramai nak keluar ke mana? Dia pun kencing tepi tu. Tak ada botol lah kain. Pokoknya makruh. Kalau tidak menitik pada masjid. Sengaja menitik pada masjid, haram. Nampak? Mana nak jaga masjid ni? Kita dah rumah kita bagi comel, masjid bagi wuduh. Masjid berdebu tak apa, rumah kita lap sama. Patut rumah kita nombor 2, kita lap dulu masjid. Jambang kita nombor 2, jambang masjid nombor 1. Benda ni kita kena buat. Nampak? Pasal rumah Allah nombor 1. Pasal kita kata Allahu Akbar. Nampak? Kita tak kata nafsi akbar, diri aku lebih besar. Tapi kita kata Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar, semua al-muta'alliq billah yang berkait dengan Allah Akbar. Maka rumah Allah masjid akbar min baiti. Lebih besar daripada rumah aku. Maka tandah masjid dulu kita kilatkan. Betul tak? Ada. Pasal kita tak faham agama. Kita ingat agama jihad saja dah. Kita ingat agama nak semayang saja. Hak dalam masjid kita tak faham dah. Kalau kita faham Islam betul, jambang masjid kalah Hilton, kalah Renaissance, kalah hotel-hotel yang mewah-mewah. Betul tak? Tapi hotel mewah-mewah boleh makan nasi dalam jambang dia. Mari jambang masjid, jeng. Jeng jambang masjid. Dia tak mari masjid. Dia lalu aja. Cuma dia mari masjid nak berak. Sakit perut. Bang, pengotor punya orang. Berak tak pang, penuh tahi dalam mangkuk jambang. Ada yang bahan atas patok kaki, berak atas tu. Ada masjid ni tempat pelah ada tahi. Berak nanang. Lagu mana dia berak dah aku tak boleh nak imagine. Boleh tempat pelas tu tak tarik tu ada najis dia. Bersembur habis di. Ni orang Islam, padahal Jepun tu sembah matahari, Shinto, tak ada agama. Masuk tandas di Jepun, boleh makan nasi ayam dalam tandas. Pasal apa? Nampak? Kita ada agama terbaik tapi tak ikut agama. Betul tak? Jadi pengotor habis. Ini contoh. Masuk menitik darah wajib kena lap. Semayang dalam rumah kita boleh ludah. Rumah kita. Rumah orang tak boleh. Pergi semayang rumah orang ludah. Tu tak boleh. Jangan main. Adab bertandang ke rumah jiran. Kita pergi rumah orang hak jenis korek dia hidung. Ha tak? Tuan dia kata duduk je mak nak kita nak pergi dapur buat air. Lijah kata tak apa lagi lah. Tinggal lijah je ropuang. Dia tengok mak nak masuk dia korek dia hidung. Resek di kapek. Ha tak? Tu lah jenis pengotor gini. Tuan rumah sekarang malam tidur kat kapek tengok TV. Gaba-gaba dia belok lembek-lembek. Apa hati hidung kawan tu ada? Ni pengotor lah. Batulah kalau kita tak belajar agama, macam mana agama nak duduk dalam diri dalam masyarakat? Jadi pengotor kita. Habis benda tu pun ulama ajar. Tapi kita tak pernah dengar pun. Tak pernah dengar pun bab ni. Nak dengar kan yang mulut tengok raja lawak. Bagi petang siang malam. Habis ulama ajar supaya kita bersih. Baik. Haram dengan sebab haid. Wallahu a'lam. Boleh sejam lagi untuk salam